Assalamualaikum, welcome back to Al Rumi Channel. Hari ini 19 Oktober 2024, hari yang bersejarah buat saya dan YouTube channel Al Rumi. Malam tadi 70,000 subscriber, hari ini lebih bersejarah. Akhirnya selepas 3 tahun saya dapat buat video dengan idola saya di Malaysia dan champion Standard Chartered Marathon 2024. Berikan tepukan gemuruh untuk champion Muhaizah Mohamad. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Hari ini sihat Ya, Alhamdulillah sihat. Hari ini tak berlari Hari ni tak boleh, kita rest sebab esok ada event. Wah. Ada race esok SSN. SSN Yep. 21 km. Ya, 21 km. Itu pun podium lagi tu. InsyaAllah. InsyaAllah kan. Itu yang terbaik Yep. Okay, jadi ramai penonton nak tahu sebab semua orang tahu kebelakangan ini Muhaizah agak menurun sedikit prestasinya. Tetapi dia buat comeback yang paling bersejarah dalam dunia larian di Malaysia, menjuarai KL Standard Chartered Marathon baru-baru ini 2024. Okey? Ya, bang. So hari ini kita nak share kat dia orang semua Okey. rahsia-rahsia dan apakah perjalanan champ kembali, dan kita nak bagi semangat kepada runner-runner kat luar tu. Okey, Boleh, Boleh insya-Allah. Jadi kalau anda nak tahu, anda kena tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, kata sahabat saya di Gurun Kedah, don't wait long. Subscribe. A few moments later. Pertama-tama saya terima kasih. Alhamdulillah. Saya dengan Muhaizah ni saya tak boleh lupa sebab apa tau. Birthday dia 22 Mac 1985. Yep. Sama dengan birthday arwah mak saya 22 Mac tapi 1929. Oh, jauh. Tapi itulah, dia keluar kat kalender saya je, keluar champ punya. Alhamdulillah. Jadi Ada saya juga rasa- kenangan. So macam mana persiapan untuk besok? Persiapan untuk esok saya just target macam tak adalah nak terlalu target sangat pun. Yep. Just training. Kekalkan momentum tu. Kan momentum untuk macam training lah sebab baru lepas full marathon. All out So habis. masih dalam recover lagi. Oh, recover lagi Masih dalam recover training. Ya. So ni macam nak tengok lah prestasi kita macam mana esok. Itu je. So Muhaizah Mohamad, kalau tak silap saya, yang saya tahu confirm personal best dia Berlin 2018 2 jam 26.27 Ya betul. Ada cita-cita tak nak break balik? Itu tak pasti, kalau ada peluang untuk break balik saya akan cuba buat lah. Tapi dengan umur saya dah nak masuk ke ala baru tahun depan ni, dah nak pergi 40, nak masuk kategori veteran, saya kena kuat. Kuat lagi semangat, kena kuat lagi mentaliti saya untuk kalau nak buat break rekod lah. Saya ada dua saja idola dalam larian jarak jauh ni. Kalau di antarabangsa, idola saya Eliud Kipchoge. Kalau di Malaysia, Muhaizah Mohamad idola saya. Jadi Eliud Kipchoge umur sama dengan champ. Ya, sama. Umur sama dengan champ, dan dia sebenarnya plan nak break 2 jam tu tahun lepas. Tapi sebab tahun ni saya tengok berbagai masalah merundungi dia. Dia pun melalui detik-detik yang agak susah dalam karier dia. So Muhaizah pun saya rasa pernah lalui benda tu lah. Ya, betul. Jadi champ di KL Marathon berapa timing tu ni? 2 jam 41.17 second. Kalau yang official lah. Yang ni 2 jam 41.14 second. Yang ni yang ke-6 kali saya. 6 kali Wah, saya rasa dalam sejarah KL Marathon yang paling ramai memenangi KL Marathon adalah Muhaizah lah. 6 kali belum ada lagi Tak ada. sebab tu nama dia champ, sebab tu nama dia king, nama dia champ. Sebab KL Marathon ni race yang sangat susah. Ya, dah lagi satu berprestige lah dekat Malaysia ni kan. Dalam 6 kali tu, timing terbaik tahun bila tu? Saya rasa tahun 2019 last sebelum kita PKP. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Itu saya buat 2 jam 35.23 second. Laju tu. And then saya perbaiki yang 2018, tak silap. 2018 saya buat 2 jam 35 juga. 2 jam 35. Saat dia lain. Saat dia lain. Lambat sikit. Dalam marathon ni saat tu dikira. Kira. Kadang-kadang improve 20 saat. Training 2 tahun. Betul. Kan? Macam Kipchoge lah, dia nak potong 30 saat tu je. 2 tahun training. Betul. Jadi itu orang kata hard work lah Yep. Okey, jadi champ sebelum KL Marathon baru ni, tahun lepas pun champ ada sedikit drop. Ya, betul. Mungkin champ nak share ke? Saya tak nak cerita yang kenapa drop. Saya nak share macam mana champ nak struggle kembali, nak balancekan antara kehidupan dengan career dalam dunia larian ni. Okey, memang asal saya pun dalam career saya memang dalam dunia larian. Masa saya dalam tahun lepas yang saya agak sikit tak boleh nak konsisten. Saya tak boleh nak fokus sangat dengan larian sebab banyak komitmen lah dalam kerja hakiki saya, dalam tentera. Saya masa tak banyak untuk
berlatih untuk training, family lagi. Family lagi. Yep. Dengan kerja hakiki saya lagi. Yep. So ada kursus yang saya kena pergi apa semua bagai. So masa tu kadang saya tak sempat training. Kekangan masa tu kan. Kekangan masa memang tak sempat training, kena ulang alik pergi Sungai Buloh, ada kursus. Dan kurang fokus lah. Kurang fokus, kurang mileage untuk saya punya latihan lah, untuk saya punya endurance apa semua memang kurang. So saya masa yang lepas pun saya just lari cuba yang terbaik je lah. Tapi memang ada beza sikit lah kan? Beza sikit kan? Tahun lepas saya nombor 4 lah. Yang last lagi 2022 kot tak silap. Tu saya nombor 2. Naik, dia turun. Naik turun macam tu lah. Tapi dalam kehidupan macam tu lah. Saya pun semua orang ada naik turun. Betul. Saya pun turun. Itu reality lah. Biasalah tu. Tapi yang penting yang menyebabkan orang terinspirasi bukan yang kita turun. Macam mana kita nak kembali tu. Macam mana kita kembali. Betul. Tak pernah give up kan? Yep. Lagi satu memang saya anggap dalam dunia larian sini saya punya career. So setiap kali saya masuk pertandingan mana-mana event maraton, saya akan buat yang terbaik walaupun saya tak cukup training ke apa ke, prestasi saya kurang ke. Saya sentiasa hadir dan keep showing up. Yep. Bagi yang terbaik. Bagi yang terbaik. InsyaAllah. Yang lain kita berserah kat dia lah, kat Tuhan. Kalau dah ada rezeki dia bagi kita menang, itu bonus lah. Alhamdulillah. Betul. Okay. So sekarang ni Cem dah penuh masa profesional berlari lah. Buat masa ni saya dapat masa untuk full time lah, untuk training. Full time untuk training lah. Full time untuk saya training lah. Kalau boleh saya tanya seminggu ketika Cem catat marathon tu berapa mileage tu? Kalau share boleh share lah kan. Okey, sebenarnya seminggu ataupun 2 minggu sebelum saya nak cat, saya agak kurang sikit mileage sebab banyak komitmen juga. Daripada saya punya sponsor, daripada saya punya majikan ni, sebab saya terpaksa ikut program dia orang. Macam ada waktu tu juga ada ISG, National Service punya meet, ada olahraga ATM di Lumut. Sebelum tu saya kena pergi Bangkok untuk Meta Time Trial. So jadi bila ada ide benda sini, so saya mengganggu sikit. Mengganggu sikit lah konsisten saya untuk saya jaga saya punya mileage. Betul. Saya punya latihan lah untuk full marathon. So tak semacam yang dulu-dulu kalau dalam 1 bulan 2 bulan tu memang saya tak pergi race mana-mana. Saya fokus pada satu. Fokus betul-betul fokus pada satu-satu. Macam contoh kalau saya nak pergi KM Marathon, 1 month tu memang saya tak pergi mana-mana race lah. Faham. So saya jaga betul-betul lah sampai KM Marathon. Ataupun ada event di luar negara ke, saya nak target untuk national record ke apa ke, memang tak buat. Nampak lah dia punya fokus lain. Saya punya fokus. So maknanya mileage seminggu ada 200 ada? Yang masa yang untuk KL baru ni saya rasa tak sampai pun. 100 lebih lah? Dalam 110 macam tu ke bawah je. Beza tak banyak sebab tu mungkin mileage tu akan memberi kesan untuk kita punya performance kan? Ya, sebab mungkin tu salah satu timing pun tak nak cantik sangat, tapi just saya guna pengalaman lah yang lepas-lepas dah banyak kali pergi KM Marathon. So saya bertahan dalam kelompok yang pertama. Faham. Sampai lah. Itu lebih kepada strategi kan? Ya, betul. Sebab bila sebut mileage, saya tengok Kip Term ketika dia pecah rekod dunia, seminggu 300 kilo ke 300 kilo lebih. Betul. Seminggu itu. Itu memang gila-gila punya. Dia sampai 3 bulan tak jumpa Navini. Pasal training. Dia fokus training. Betul. Tapi berbaloi lah. Apa yang dia korban tu memang berbaloi lah. Okey, tadi Cem dah tersebut sikit tentang strategi race dia. Okey, bila sebut strategi race, maknanya persiapan dah ada. Dia punya program tu dah ada. Saya nak tanya Cem sekarang jadi coach. Saya tengok dia ada group running dia buat personal coach. Untuk Cem, siapa coach kepada Cem? Okey, buat masa ni dah lebih kurang dah banyak tahun dah. Saya just training sendirilah. Okey. Saya programkan sendiri saya punya latihan. Apa semua saya maknanya buat. Maknanya dari sebelum ni punya analisis saya gunakan pengalaman yang lepas lah daripada coach-coach yang lepas yang bagi saya punya macam mana latihan apa semua. Saya collect lah sikit-sikit macam mana nak ni kan. So dah tahu macam mana bila kan. So saya pun kena tengok juga condition saya macam mana sebab kadang-kadang itulah yang saya cakap tadi banyak komitmen kan. So ada masa saya terpaksa sikit kat sini, saya kena masuk balik training macam ni. Dia bila sebut tentang coach ni, siapa coach yang paling memberi kesan lah dalam sepanjang? Okey, untuk saya start dalam marathon ni memang Coach Mark William. So daripada dia pun saya dapat banyak juga ilmu. Banyak juga yang dia bagi saya naik.
Dan daripada dia lah saya start kenal dalam maraton ni. Training berstruktur. Training berstruktur dalam maraton, macam mana dalam maraton nak training apa semua daripada dia. Dan alhamdulillah saya berjaya. Daripada 2014 saya start menang maraton daripada dia lah. Mak William ni saya pernah 2 kali training dengan dia. Tapi coach terbaik dekat Malaysia. Antara coach yang terbaik dekat Malaysia lah. Betul juga. Sebab saya pernah tanya dia macam mana nak break 2.25 tu, nak break national record. Leo 2 jam 22 je sekarang. 2 jam 22. So, tapi dia tak nak lari sini. Dia tak lari. Sebab perbezaannya masalah weather, dari segi weather dengan flat road. Flat road. Saya pernah tanya dia tahun 2018, macam mana nak break national record. Muaizah bagi tahu saya dia kena pergi ke lebih tinggi punya prestasi, tinggi latihan di Kenya. Betul. Sebab saya tengok Dr. So, Singapura dia pergi Kenya training. Iya. Tapi kos dia mahal lah kan? Kos. Itulah kos. Situ satulah. Macam tu lah, kena banyak korban lah. Kena banyak korban lah. Kalau nak sesuatu yang macam yang kita orang kata maraton ni. Level yang lain level kan? Yang lain ni kita nak keluar pada luar biasa ni. Betul. Kita kena buat sesuatu yang luar biasa keselesaan kita. Luar biasa jugalah. Saya doa Cem mana tahu dapat sponsor besar ke. InsyaAllah ada rezeki ke. Kalau ada sponsor, lah saya cubalah yang baik. Siapa-siapa yang nak sponsor Cem ke Kenya, doa-doa lah. Doa-doa lah. Okey. Soalan sikit lagi tentang KL Marathon ni, kita nak pecah rahsia lagi. Apa strategi race ketika hari race tu? Apa strategi dia? Sebab ni budak-budak muda ramai ni, Haziq semua kan, Acik semua. Apa strategi masa tu? Okey, saya pun dah biasa lari dengan Aziz. Cuma satu orang yang terbaru ni adalah Nijia. So dia saya tak pasti dan tak kenal lagi dia masa tu. So yang saya tahu Wong Zi yang buat timing sama macam Haziq dekat luar 2 jam 31. So masa bertanding dalam KL Standard Chart hari tu sebab lagi satu saya pun dah tak cukup mileage, ada banyak komitmen sebelum tu juga. Terganggu kan? Cuma dalam tu saya masih jagalah saya punya performance tu, saya punya prestasi tu saya jaga dengan makan, rehat, latihan tu ada. Saya dan saya jaga saya punya berat jugalah. Supaya saya boleh dapat kesesuaian tu. Kesesuaian betul lah. Lepas tu hari bertanding memang saya dah set lah. Saya takkan terlalu gopoh. So saya just follow dulu. Lead, sama-sama lead dekat dalam. Tukar-tukar lead ada juga tukar-tukar lead. Biasanya dalam sepanjang masa siapa yang paling banyak lead? Yang dekat last dalam 20 lebih ke atas tu ada Ninja tu bagus. Dia berani, dia banyak agak lead. Lepas tu sampailah dalam 3 km nak habis. Tu? Barulah saya start move. Saya keluar sebab tu lah saya ada jarak sikit masa jarak tu masa kilometer berapa tu? Tinggal ke Haziq tu? 2 km last. Saya dah start pergi. Saya cubalah sebab ada gak saya cuba untuk keluar pada dia orang. Dan saya tengok keadaan bila dah makin jarak so saya dah ada semangat sikit. Ada sedikit semangat, suntikan semangat tu. Suntikan semangat. So saya teruskan sampai itu yang membezakan champion dengan yang lain sebab dia punya semangat tu. Betul. Semangat tak menyerah kalah. Tapi bukan nak kata Haziq tak ada semangat juga. Maybe rezeki awak lah kan. Betul. Sebab ini dua semua hebat. Semua hebat. Tapi pengalaman tu yang ada beza. Betul. Mental kita tu kadang bila hujung-hujung macam ni semua tengah sakit. Sama-sama tengah penat. Dan last pengalaman mental itu yang buat kita naik balik. Saya boleh bayang momen tu kan. Average pace berapa Average pace dalam 3.50 macam tu lah. 50 lebih kurang. 3.50 kan. Dan kasut apa race hari tu pakai? Saya pakai Acid Metaspeed Edge. So ni lah kasut ni lah yang saya nak dapat lagi. Dia akan ada tapak warna hitam. Kalau yang Sky dia warna pink. Kalau pink bila lah nak dapat kan kasut tu kan. InsyaAllah memang best. Sekarang ni Cem, kemunculan ramai pelari-pelari muda. Macam mana Cem nampak? Siapa the next Muaizah dalam 5 tahun lagi? Siapa yang ada potensi di kalangan yang muda-muda ni? Untuk dia ada ramai sekarang ni. Ramai tapi saya tak pasti nak cakap. Tapi saya nampak memang ada lah. InsyaAllah pelapis tu macam Perempuan Santan. Perempuan Santan ni dia ada potensi jugalah dalam maraton sebab dia memang runner yang bagus.
InsyaAllah kalau dia dah baik injury nanti, mungkin dia boleh pergi jauh lagi. Cuma dia kena jaga sikit lah dia punya prestasi dia supaya jangan terlalu banyak pergi race ke apa kan. Betul, Nak jaga dia punya lebih fokus lah. Lebih fokus pada pilih race yang sesuai lah. Ya betul. Lepas tu sama juga Aziz ada juga potensi. So dia mungkin kena banyak lagi untuk improve dia punya larian. Dia okey, bagus, semangat dia kuat. Tengok paling best Ninja yang tiba-tiba muncul kan. Itu pun salah seorang yang saya rasa sebab dia pun muda lagi, dia muda lagi pada Aziz. Saya rasa dia akan buat lagi bagus. Lagi bagus. Sebab dia habis dengan Aziz belakang sikit dia. Berapa saat dia? Betul. Kan? Sebab ni first time dia lari full marathon. Dan dia dapat timing yang macam tu kira sangat bagus dah. Betul. Saya pun dulu first timing saya pun tapi masa tu saya tak ada pendedahan lagi dalam maraton lah. Masa tu saya main masuk je. Sebab saya daripada olahraga, saya tak cukup mileage pun. Saya masuk dekat Penang Breeze. Itu first saya punya maraton. Saya dapat 2 jam 49 minit. Lepas tu start tu lah saya ambil try yang diri gua buat. Dipanggil untuk pilih atlet untuk kelayakan tu. Untuk dia masuk dalam tim dia untuk buat projek KS Standard Chart tahun 2014. Alhamdulillah masa tu saya dapat kenal coach Mark William. Tapi ketika itu pun ada banyak faktor kot. Ketika itu maybe KM Marathon punya route banyak bukit. Ya, betul. Kan, dan ketika itu teknologi kasut belum ada lagi. Betul. Kasut banyak membantu juga kan? Betul. Kasut tipis, kaki sakit. Kan? Dulu sebelum saya dengan Acid 2014 saya belum lagi dengan Acid. Saya pakai Brooks. Pakai Brooks. T7. Memang nipis gila lah. Sekali pakai tak boleh pakai 2 kali lah. Kalau pakai tak boleh bayang habis lari pun mesti akan sakit tendon. Betul. Tak boleh bayang macam mana boleh lagi laju marathon pakai kasut tu. Tapi dengan kasut tu juga walaupun sakit-sakit saya saya dapat buat timing half marathon dekat Terengganu Bridge. Ya. Itu PB saya lah 1 jam 10 minit. Dan first saya lari dekat KM Marathon 2 jam 41 11 second. Kasut tu juga. Dan laju lagi pada tahun ni punya KS Standard Chart. Rasa kalau tahun tu pakai kasut yang ada sekarang ni, jadi 5-6 minit boleh potong. Betul. Kan? Boleh potong kan? Sebab masa tu pun ada Bukit Tungku. Ya, sekarang dah tak ada. Sekarang dah tak ada. Memang hebat lah. Siapa yang lagi dulu memang hebat lah. Kan? Dulu memang betul-betul fighting. Ya, betul. Dia macam lain sikit lah. Saya nak tanya Cem, selepas ni dalam career Cem apa perancangan dia lah? Ada kejohanan besar, target lagi ke untuk long term macam mana tu? Okey, bagi saya lah selagi macam saya cakap, selagi saya boleh lari saya lari. Betul. Tapi itulah saya cuba tengok tahun depan. Kalau boleh saya nak try buat last untuk pergi ke SEA Games. Saya nak cuba nak qualify untuk ke SEA Games. Kalau dapat alhamdulillah rezeki Thailand. Okey. Mungkin Bangkok kot. Flat juga lah. Saya tak pasti tapi memang saya pernah lari kat Bangkok memang tak ada bukit lah. Memang ada flat. Tapi untuk full marathon saya tak tahu lah dia buat lurut macam mana, kita tak pasti lagi. Tapi memang tahun depan hujung tahun SEA Games dekat Thailand. So saya nak try cuba qualify, kalau dapat pergi ke SEA Games Bangkok. Mungkin saya akan cuba dapatkan yang terbaik. Dapatkan yang terbaik. Training betul-betul insya-Allah. Mana tahu rezeki kan. Untuk last. Sebab pada saya untuk marathon ni dia punya peak umur 40 tahun tu macam Kipchoge. Dia dah jatuh di Tokyo dan Paris. Tapi sebenarnya orang ingat dia dah habis. Tapi baru ni dia keluar statement dia nak kembali masuk lagi. Betul. Maknanya belum habis lagi. Masih boleh lagi. Sebab Kipchoge pun ada masalah peribadi kenapa dia tak boleh baru-baru ni. Jadi saya rasa mungkin cerita Cem berbeza dengan dia. Tapi dia punya inspirasi tu samalah. Betul. A few minutes later. Macam tak puas lah kita bersembang tapi saya rasa ramai penonton kat sana pun banyak lagi soalan nak tanya. Maybe ada rezeki kita buat siri kedua ke ketiga kan. Mana tahu kan. Tapi sebelum kita menutup, apakah pesanan Cem Muhaizah Muhammad kepada semua penonton-penonton dan especially siapa-siapa yang baru nak memulakan journey marathon dia? Apa pesanan untuk dia orang semua? Okey, pesanan saya pada yang nak memulakan dalam marathon ni ataupun event-event larian mana-mana lah. So pastikan anda ada buat latihan, tak kisahlah sendiri ke dulu, supaya bila pergi event tak adalah anda
injet ke bahaya bukan diri main sendiri masuk je, bukan bukan main masuk je. So kena ada latihan. Kalau tak pandai sangat pun boleh tengok dekat, sekarang ni kan ada teknologi tinggi, boleh tengok kat telefon, boleh tengok dekat YouTube, aplikasi jam. Aplikasi jam pun boleh tengok. So macam mana orang training, apa sebelum kita nak buat latihan, apa kita kena buat, warm up. Sebelum kita nak daftar event tersebut, apa-apa je lah event maraton, pastikan tuan-tuan ada buat latihan dulu. Kurang-kurang dalam 2-3 minggu dah buat latihan, dah rasa boleh berlari sikit, baru dah start lah. Bila masuk tu janganlah terlalu gopoh untuk laju ke apa ke, cuma ambil mood dulu, tengok macam mana startnya dalam larian, lepas tu next ada semangat sikit, baru on training. Tapi awak pun buat training juga kan? Orang boleh join tak? Boleh. Saya pun ada kelab MMRC. Pada malam Rabu, setiap malam Rabu saya ada buat run club kat situ. Dekat mana? Dekat Taman Melawati, depan Melawati Mall. Okey. Jadi jangan buang masa, tengok je Instagram Muaizah atau Facebook dia. Follow dia. Subscribe, dia pun ada YouTube channel tau. Ada, tapi saya kurang aktif lah. Saya tak aktif sangat. So, subscribe, contact dia, join training dengan Muaizah Muhammad. Boleh insyaAllah. Saya pun ada buat personal coach, tapi buat masa ni memang saya tak ramai dan saya tak boleh ramai sangat lah. Saya tak open sangat lah, sebab saya masih ada nak berlari lagi. So kalau saya kalau buat coaching takut tak fokus. Betul. Nanti yang ni ke mana, yang ni pun ke mana. So setakat 2-3 orang saya adalah buat, tak ramai lah. Itu saya sempat lah. Terima kasih Muaizah Muhammad. Terima kasih kerana sentiasa menginspirasi ramai orang kat luar sana. Alhamdulillah. Salah seorang yang terinspirasi diri saya sendiri. Terima kasih Bang Rumi. Terima kasih banyak. Saya doakan Cem Muaizah Muhammad terus berjaya, terus cemerlang dalam kerjaya dan kehidupan seorang pelari profesional kita. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih juga Abang Rumi kerana jemput saya pagi ni untuk buat dia punya YouTube. 3 tahun tunggu ada rezeki yang ini. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Kalau anda suka video ini, tekan butang like atau follow Instagram Muaizah. Tinggalkan komen kat sini, dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Saya akan kembalikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Wassalam.